Okey, seterusnya kita melihat kepada kemahiran. Kita pergi terus kepada kemahiran berkaitan dengan kaedah merancang semua ni anda boleh baca di dalam modul ini. Konsep kemahiran makro yang ini belum betul. Kita pergi kepada kemahiran pengajaran mikro. Okey. Ini di antara kemahiran pengajaran mikro. Kalau kita tengok di sini yang pertama ialah kemahiran penyampaian set indaksi. Maksudnya bagaimana set indaksi itu kita sampaikan. Dia kaedah dan contohnya di dalam satu set indaksi dia mesti ada 4 rukun. Yang pertama kalau dalam bahasa Arab dipanggil targhib, tasji', ar-rabtu wa tanzim. Targhib ni maksudnya apakah cara kaedah untuk kita menarik minat murid untuk tumpu kepada pengajaran kita, sama ada kita menggunakan benda-benda, alat-alat ataupun kita menggunakan bahan-bahan bantu mengajar. Itu menjadi targhib. Lepas tu yang kedua ialah ataupun kita boleh guna juga untuk targhib ini, untuk kita narik minat ni dari segi bentuk soalan-soalan. Itu pun boleh. Okey. Lepas tu yang kedua, rukun yang kedua ialah tasjih'. Tasjih' ini ialah kita mesti merangsang pelajar ini supaya dia berfikir ke arah tajuk ataupun ke arah benda yang kita pamerkan di hadapan. Benda yang kita bawa ke dalam kelas. Itu peringkat yang kedua, iaitu tasjih'. Dan daripada jawapan-jawapan itu, maka kita kaitkan dengan tajuk yang kita akan ajar pada hari tersebut. Lepas tu kita susun yang ketiga, tanzim, maksudnya kita terus masuk ke dalam tajuk yang nak dibincangkan. Jadi itu seindasi dia ada 4 rukun tersebut. Okey, yang kedua ialah kemahiran menerang dengan menggunakan contoh ilustrasi dan juga sumber pengajaran dan pembelajaran. Okey, macam mana kita nak menerang? Okey, contohnya sama ada kita nak secara induktif ataupun didaktif. Daripada umum kepada khusus ataupun khusus kepada umum. Itu terpulang kepada anda bagaimana anda nak gunakan. Yang ini itu adalah kemahiran menerang. Yang ketiga ialah kemahiran penggunaan penyoalan. Bagaimana kita nak bersoal. Okey, apabila kita mengajar satu topik, jadi kita nak mengambil perhatian pelajar, mesti kita bersoal. Soalan yang kita nak tanya kepada murid ini, bagaimana bentuknya? Soalan itu soalan terbuka, soalan tertutup, soalan umum, soalan yang khusus dan sebagainya. Itu adalah kemahiran penggunaan soalan. Kemahiran pengelolaan variasi rangsangan. Okey, rangsangan. Rangsangan ni apa contoh? Rangsangan ini contohnya apakah benda-benda yang kita buat untuk menarik minat pelajar supaya tumpu kembali kepada pengajaran yang kita buat di dalam kelas. Contohnya apabila kita melihat kepada kawalan kelas kurang baik, maka kita minta semua pelajar bangun dan juga membuat regangan untuk 1.5 minit contohnya. Itu di antara kemahiran variasi rangsangan. Yang seterusnya kemahiran penggunaan papan kapur ataupun papan putih. Bagaimana kita menyusun maklumat yang kita akan sampaikan. Adakah susunan maklumat itu berterabur di dalam papan itu ataupun kita menulisnya mengikut susunan-susunan yang teratur yang menyebabkan mudah difahami. Itu adalah kemahiran. Dan kemahiran pengurusan aktiviti pengukuhan. Pengurusan aktiviti pengukuhan ini maksudnya aktiviti yang kita buat untuk menilai sama ada pelajar ini dapat memahami apa yang kita ajar pada hari itu ataupun tidak. Bagaimana kita menguruskan. Dan yang terakhir ialah kemahiran pelaksanaan penutup. Okey, jadi bila kita nak menutup suatu pengajaran, apa yang perlu kita laksanakan? Seperti yang kita tahu, setiap pengajaran kita ada 2 jenis penutup, iaitu penutup kognitif dan juga penutup kemasyarakatan. Okey, bagaimana kita nak buat penutup kognitif dan bagaimana kita nak buat penutup kemasyarakatan. Jadi ini di antara kemahiran-kemahiran yang kita fokus di dalam pengajaran mikro. Jadi bila anda nak buat video berkaitan dengan pengajaran mikro ini, anda ambil satu kemahiran saja.
Anda nak kemahiran apa? Okey, contohnya dalam satu kumpulan itu ada 4 orang. Okey, daripada 4 orang itu, setiap orang dia ambil kemahiran yang berbeza. Contohnya kemahiran penyampaian saindaksi seorang, kemahiran penerangan seorang, kemahiran penyoalan seorang dan kemahiran penutup seorang contohnya. Jadi kita dapat memahami ataupun kita dapat melihat dalam satu kumpulan itu mereka dapat sama ada kerjasama mereka di dalam persembahan itu macam mana. Itu penilaian boleh dibuat. Okey, seterusnya kita tengok di situ untuk penjelasan kepada lebih detail lagi anda boleh baca. Ini contohnya kemahiran penyampaian saindaksi. Ini adalah nota-nota yang anda boleh baca dan boleh faham di situ. Apa yang dimaksudkan dengan kemahiran saindaksi. Okey. Lepas tu kemahiran ini saindaksi lagi. Seterusnya kemahiran menerang. Okey, apa prinsip dia? Apa yang perlu kita tahu. Okey, permulaan dia dan sebagainya. Okey, kemahiran apa ni? Kemahiran penyoalan. Okey, apa yang perlu ada dalam kemahiran penyoalan? Pembentukan soalan, teknik kemukakan soalan, penerimaan jawapan dan sebagainya. Lepas tu kemahiran apa lagi? Kemahiran pengukuhan. Okey, ada di sini. Okey, boleh boleh pergi baca di dalam modul ini memang amat amat berkesan sekali, amat baik sekali. Kemahiran apa lagi? Kemahiran pengukuhan, variasi rangsangan, kemahiran variasi rangsangan. Lepas tu kemahiran penggunaan papan kapur. Penggunaan papan kapur, kemahiran penutupan yang terakhir. Jadi ini kemahiran penutupan. Jadi Ustaz minta ada rujuk kepada nota ini untuk memahami apakah yang dimaksudkan dengan micro teaching dan bagaimana kita nak melaksanakan pengajaran bagi setiap kemahiran-kemahiran di dalam micro teaching itu. Dan setiap persoalan anda boleh kemukakan di dalam Google Classroom, jadi kita boleh bincang di situ ataupun boleh terus telefon Ustaz untuk kita bincang dengan lebih lanjut. Jadi Ustaz rasa itu di antara penerangan yang perlu anda tahu. Yang penting sekali anda baca modul tersebut dan anda memahaminya dengan baik. Itu yang paling penting sekali. Okey, setakat itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.